Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya amat alu-alukan Tuan Zinda Khalil Hassan bin Hassan kita daripada kita punya ahli lembaga pengurusan daripada Kota Baru. Yang saya hormati juga kepada rakan-rakan ahli lembaga pengurusan yang lain dan juga kepada semua rakan niaga baru dan lama yang dapat hadir program kita pada malam inilah. Walaupun saya rasa program kita ini berlangsung serentak dengan program yang dianjurkan oleh Amin Idris, tapi saya yakin sekejap lagi akan lebih ramai join program pada malam ini. Sebab malam ini kita special, kita jemput khas daripada ahli lembaga pengurusan kita, Encik Zinda Khalil Sastro, yang akan berbicara tentang long life career as takaful financial engineer. Jadi kalau Encik Zinda ni dia menggelarkan dirinya financial engineer / politician. Itu yang specialnya tentang Encik Zinda ni. Bukan saja financial engineer, beliau juga adalah seorang politician yang cukup tersohor di Kota Baru sebenarnya. Dan dia adalah beliau adalah salah seorang ahli lembaga pengurusan kita yang bersama-sama pioneer team yang berbincang untuk menubuhkan Ikhtisas sejak di mana Munich sebelum Jerman lagi, di Switzerland dan juga Milan. Beliau adalah pioneer team yang sama-sama berbincang untuk menubuhkan Ikhtisas dan akhirnya Ikhtisas pun telah ditubuhkan pada tahun 2019 dan beliau menjadi salah seorang ahli lembaga pengurusan kita lah. Jadi sebut sedikit tentang Encik Zinda. Encik Zinda ni sebenarnya pengalaman beliau ni sangat luas untuk makluman anda semua. Beliau ni telah pun berada dekat dalam industri ni sejak tahun 2004 sebenarnya, Cik Zira kan? 2004 kan? Betul 2004 cukup lama 2004. Dan nanti kejap lagi beliau akan ceritakan lebih lanjut macam mana beliau boleh terjerumus ke dalam industri ini dan telah menjadikan kerjaya dalam takaful ni sebagai satu kerjaya jangka panjang beliau lah. Jadi tanpa saya membuang masa lagi, saya jemput penceramah kita pada malam ni, Encik Zinda Khalil Sastro bin Hassan, untuk menyampaikan tajuk beliau lah, Long Life Career as Takaful Financial Engineer and Entrepreneur. Silakan Encik Zinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sound clear ke sound? Clear. Clear? Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih ucapkan kepada tuan cikgu kita, Cik Syarudin. Cik Syarudin pula dah, Cik Syarul Nizam. Okey. Yang saya hormati sahabat-sahabat kita dalam ELP. Saya tengok tadi Cik Amram pun ada, Cik Bazihah pun ada, Cik Bazihah pun ada. Rakan-rakan niaga kita dan bakar-bakar rakan niaga yang dapat bersama-sama dengan kita pada malam ni. Okay, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT dengan izin dapat kita berkata ke udara. Okay. Walaupun orang kata dengan keadaan hari ini kita dicekam oleh oleh virus COVID-19. Okay. Tapi hari ini alhamdulillah kita boleh tengok perkembangan dia semakin hari semakin baik dah. Semakin baik. Dan hari ini alhamdulillah kita dah peringkat PKP pemulihan. Alhamdulillah. Okay. InsyaAllah. Jadi seperti mana biasa kita di Ikhtisas orang kata kita menjemput ELP kita, ahli lembaga pengurusan kita untuk sharing orang kata kerjaya pengalaman beliau masing-masing. Dan hari ini alhamdulillah saya akan orang kata sharing lah secara santai-santai kepada tuan-tuan semua. Okey, insya-Allah semoga apa yang nak saya sharing pada malam ni orang kata dapat dimanfaatkan dengan sebaik yang mungkin. Okey, next Cik Syah. Cik Syah tu next. Slide. Okey, boleh sekejap Okey. Okey, jadi untuk meneruskan sharing saya pada malam ni, ini adalah sebuah sedikit biodata saya. Tu nama saya tu pelik sikit lah. Kalau orang dengar, sekali dengar tu memang orang tanya,
Mana orang akan tanya 2-3 kali lah. Okey. Seperti mana dalam slide tu, nama saya yang telah diberi nama Zinda Khalid Sastro bin Hassan. Dan jangan risau, saya ni 100% orang Kelantan sebenarnya. Okay, orang Melayu Kelantan. Walaupun nama tu ada Hindustan pun ada sikit, orang kata Indonesia pun ada sikit. Tapi itulah orang kata orang tua kita dulu dia dah nampak macam ni. Okay. Jadi saya asal di Kota Baru. Dan kalau tengok dari segi background education saya tu bidang microelectronic engineering. Lain lari terus tu dengan apa yang saya buat pada hari ni. Okey. Dan itulah sebagai pengalaman kerja saya. Okey. Saya grad pada tahun 1999 dan alhamdulillah setahun jugalah orang kata saya mencari peluang pekerjaan. Kebetulan itu saing orang kata kegawatan ekonomi lah. Kegawatan ekonomi. Tapi alhamdulillah orang kata rezeki. Okey, saya mohon. Tapi sebelum tahun 2000 tu macam-macam lah kalau saya nak cerita pengalaman saya ketika habis belajar tu pada tahun 1999 di UTS Kodai. Okey, di mana 1 tahun saya orang kata banyak juga belajar. Orang kata berdikari ketika itu. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali adalah saya sebenarnya anak sulung. Ya, anak sulung daripada 8 orang adik-beradik. Dan keluarga saya bukan keluarga orang senang, keluarga orang susah. Okay. Jadi ketika itu orang kata satu dugaan besar lah berlaku pada diri saya, di mana akhir pada final SEM, saya ingat final SEM, setahun ataupun final SEM gitulah, sebelum saya habis tamat belajar, ayah saya meninggal ketika tu dan mak saya tidak bekerja. Jadi satu tamparan yang cukup hebat pada diri saya. Okay. Di mana saya anak sulung, jadi adik-beradik pun kecil-kecil belakang lagi time tu. Jadi satu tanggungjawab yang besar pada diri saya. Sebab itulah orang kata yang drive diri saya sampai ke hari inilah. Okay. Di mana tahun habis belajar tu saya terus orang kata carilah apa-apa peluang pekerjaan ataupun apa-apa peluang bisnes yang saya boleh support saya punya family saya ketika tu. Mana dalam setahun tu saya ingat 2-3 kerja saya buat. Dan saya ingat yang pertama sekali lah habis belajar tu saya punya sepupu saya di Johor Bahru ajak saya buat direct selling time tu. Dan ketika itu dia pun sebagai engineer. Saya ingat saya nak tumpah dia minta kerja di tempat kilang dia. Tapi dia ajak saya buat direct selling time tu. Jadi di situ saya mendapat satu pengalaman yang barulah. Pengalaman dalam bidang direct selling, dalam bidang marketing sebenarnya. Satu pengalaman yang cukup berharga bagi saya ketika itu. Okay. Dan daripada pengalaman itu jugalah saya pergi ke Kuala Lumpur. Saya mohon beberapa kerja. Cuma saya tak tulis time itu juga pada tahun 2000 juga saya ingat. Sebelum saya dapat kerja di Rowako, saya sempat mengajar di kolej swasta di Kuala Lumpur. Itu pun saya main redah ya. Saya pergi Kedah, saya minta saja jawatan itu dengan pengetua lah. Pengetua ketika itu alhamdulillah dia benarkan saya dah sempat kerja dalam 3-4 bulan itu. Barulah saya apply pada tahun 2000 alhamdulillah saya dapat balik Kota Baru dan dapat offer sebagai engineer di Rowako lah. Dan ketika itu jugalah di Rowako tu jugalah saya dapat belajar dengan Jepun. Dengan ibarat Rowako ni saya kat Jepun, banyak benda yang kita dapat belajar daripada saya kat Jepun ni. Okay. Dia apabila 2 tahun berlaku tu, saya mula timbul jealous tengok sahabat-sahabat kita, orang berniaga, okay, di mana dia orang mengalami satu kebebasan. Macam saya duduk kilang ni, siapa-siapa yang kerja engineer di kilang ni dia tahulah bagaimana orang kata kerja kilang ni supaya macam kita tak tahu dah apa yang berlaku di dunia luar. Itu yang saya alami selama 2 tahun. Jadi kadang-kadang kita jealous. Kadang sahabat-sahabat kita yang boleh duduk kedai kopi, orang kata boleh lah pergi makan angin. Kita ni 2 tahun tu saya boleh kata duduk di kilang je. Duduk di kilang tu nak cuti pun payah, nak keluar pun payah, apa semua kadang-kadang
balik pun sampai malam, tengah malam baru balik. Memang orang kata very tough lah ketika tu saya kerja. Okay, jadi di situlah saya timbul. Orang kata sampai bila? Okay, sampai bila aku harus keadaan hari ini begini. Tunggu sebentar ya. Mungkin Encik Zinda kita ada mengalami isu teknikal di tempat beliau. Jadi kita bersabar sebentar. Seminit. Okay. Teruskan Encik Zinda boleh teruskan? Oh boleh? Boleh teruskan. Okey. Tak tahu kenapa tiba-tiba dia jadi hilang tadi. Okey, saya sambung balik. Okey. Daripada situlah saya timbul satu perasaan sampai bila saya harus begini, saya perlu berubah. Okey, saya perlu cari sesuatu yang mengikut kesesuaian, mengikut naluri saya ketika itu. Okey, daripada situlah saya di samping saya di Ruaku saya sempat buat direct selling ketika tu. Okay, saya join buat direct selling semua. Dan daripada situlah saya di offer di sebuah syarikat direct selling sebagai marketing manager di Rikoma Industri. Itu lagi jauh lah. Okay, daripada engineer masuk ke bidang direct selling. Tapi direct selling pun tak lama. Okay, saya di situ tapi saya sempatlah kata banyak belajar daripada direct selling, daripada marketing ni, dan saya pun masih lagi simpan lah orang kata majalah ni pada tahun 2002. Boleh tengok nanti depan ni boleh datang office boleh tengok. Okay, itu di Rikoma Industri. Dan 2003 apabila keadaan orang kata saya berhenti kerja ketika itu, dapatlah rezeki dapat mengajar di Politeknik. Saya minta di Politeknik, alhamdulillah dapat belajar. Dan daripada situlah orang kata apabila jiwa kita ni dah orang kata dah start dah ada orang kata orang kata jiwa bisnes ni dia tak boleh duduk juga. Tak boleh duduk. Jadi orang kata saya dah stabil, kerja makan gaji di orang kata government apa semua, tapi tak boleh duduk sehinggalah stabil saya duduk kat situ. Dan ketika saya ingat terus saya sambung buat master hinggalah ke hari ini. Itulah sebuah sedikit lah asal diri saya. Okay, next Isha. Halo Isha. Halo. Boleh teruskan ni jurutera. Ya, Cik Zinda boleh teruskan Cik Zinda Halo Cik Syah. Next slide. Boleh. Boleh teruskan Cik Zinda? Ya. Boleh teruskan ya.
Okey, saya teruskan sebab lain tak tahulah. Lain slow kot di sini. Okey. Benar tak? Nampak slide tak? Ada slide, saya sedang tunjukkan slide jurutera di room Wako tu. Saya tak dengar Cik Syah. Tak dengar Tak dengar je. Yang lain-lain dengar tak? Tak masalah tak dengar. Dengar. Yang lain dengar Encik Zida, yang lain dengar. Teruskan Encik Zida. Hello. Hello. Ya, dekat. Cik Zinda boleh teruskan Cik Zinda sebab kita masih lagi dengar suara Cik Zinda. Okey. Saya tak dengar suara Cik Syah. Tak tahu kenapa ni. Tak apa, kita memang dengar suara Cik Zinda. Dengar? Dengar. Okey. Okey, saya teruskan. Saya tukar handphone tu. Terima kasih pada Cik Arif kerana ada backup saya ni. Okey. Tak tahu big kan ni. Gambar. Okey, boleh teruskan Cik Zinda? Okey, saya teruskan lah. Ada teknikal sikit. Ah. Okey, ni gambar-gambar saya ketika di Rowako. Ini ketika saya pergi ke Korea. Ada special project di Korea. Okey, next. Next Cik Syah. Ya, teruskan. Okey, ini di Politeknik Ketika saya mengajar di Politeknik Dungun. Okey, next. Okay. Ini di antara orang kata salah satu sebab kenapa saya pilih kerjaya Takaful ni, iaitu saya suka melancong dan alhamdulillah start pada 2003 saya join 2004 sehingga sekarang kata ni dah di antara trik-trik free yang saya dapat daripada Takaful Ikhlas lah. Okay. Umrah, pernah pergi Mesir, Iran, London, Paris, Indonesia pun boleh kata hampir separuh Indonesia, Thailand, baru-baru ni pergi New Zealand, Itali, Jerman, dah banyak lagi lah. Okay, next Syah. Slow buat. Teruskan Cik Zinda. Okay, ni gambar-gambar. Okay, saya buat umrah lah. Di situ ada gambar, saya boleh tengok situ lah. Ni Faizal apa ada apa semua. Okay, tahun berapa ni Cik Zinda? Ini umrah Mesir. Saya pun tak ingat ni 2008 kot. Dia punya banyak pergi umrah tu sampai tak ingat Cik Zinda. Tak ingat. Tak ingat dah ni. Ni Haji Jeff pun ada saya ingat tu. Haji Jeff pun ada. 2008 2008 rasa 2008 ni. Okey, next. 88. Okey, Haji Bak ada juga tu. Ni London. London ni saya ingat 2010 saya ingat ni. Ni kita di London. Okay, next. Next. Okey, ni di Paris. Di Paris. Boleh tengok situ Haji Bak pun ada tu. Haji Bak, Cikgu Wahab pun ada. Haji Samia pun ada tu. Si Haji Samsul pun ada tu. Ini orang-orang lama lah ni. Okey. Kita punya Haji Wahdullah pun ada lagi. Kita ni lah. Okay, ni di Paris. Okay, next. Okay, ni di London. Next. Haji Samsul pun ada Haji Samsul pun ada lagi tu. Okay, next. Ini rasa 2010 ni, 2010. Ini yang baru-baru ni. Ini yang 2 tahun lepas saya ingat di Itali Di Itali. Milan. Milan. Di Milan. Di Milan ni lah orang kata salah satu idea timbul lah. Saya dengan Cik Syah untuk kita sama-sama untuk tubuhkan ELC lah. Itisah ni.
Okay, next. Switzerland. Hello. Ni di Switzerland. Ni di Switzerland. Okay, ni Haji siapa tu? Haji Jeff ada tu, Haji Jeff tu. Haji Jeff memang melompat lah siapa Switzerland ni. Siap main salji lagi dengan khabar. Okay, next. Ni gambar-gambar kata yang saya sempat simpan lah daripada pelibatan saya 2004 sehingga kali ni lah. Kalau tengok yang gambar atas tu, itu saya ingat tahun 2004, 2005, 2006 gitulah. Sebab tadi ni Zulkifli pun ada je tu. Ya, sebagai branch manager Kota Baru. Dan sekarang ni dah jadi boxer di Holiom. Okay. Ni saya dapat anugerah top agency manager lah untuk top Kuala Timur. Okay. Dan di bawah tu saya boleh tengok tim-tim saya lah ketika kegemilangan peringkat-peringkat awal dulu. Okay. Okay, next. Cik Zaidin, Cik Zaki pun ada tu. Okay, next. Seluruh lah yang tanya dia. Okay, ni antara aktiviti-aktiviti lah. Aktiviti yang kita buat sebelum ni. Training, anugerah-anugerah yang saya perolehi lah sepanjang dalam tempoh kerja. Okay, next. Okay. Ini baru kita nak masuk dalam orang kata dalam topik sebenar dia. Tadi saya nak sharing pada adik kakak semua. Okey, orang kata pengalaman-pengalaman yang saya ada dan orang kata anugerah-anugerah yang orang kata yang saya sudah perolehi yang sebelum ni. Dan insya-Allah benda-benda itulah pengalaman-pengalaman yang saya perolehi benda itulah dan pengalaman-pengalaman daripada sahabat-sahabat kita daripada LP kita ni lah yang kita akan sharing kepada adik kakak supaya adik kakak pun tuan-tuan berjaya seperti kami. Dan pengalaman ni tuan-tuan sebenarnya tidak boleh dibeli dengan wang ringgit sebenarnya. Tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Dan pengalaman inilah yang akan mematangkan kita sebenarnya. Okey, wow, industri takaful. Dan kenapa hari ini kalau kita tengok kenapa kita pilih industri takaful? Dan kenapa saya dulu background engineering, background direct selling, tiba-tiba saya stay bermula 2004 sampai ke hari ini masih stay buat industri takaful. Sebab satu industri takaful ni pertama tadilah saya suka pergi melancong percuma, okey, dan saya suka kebebasan dan saya suka jadi bos diri, saya suka pendapatan yang unlimited. Itu yang penting. Okey, next Cik Syah. Okay. Banyak bisnes orang kata di luar sana, okay. Banyak bisnes di luar sana yang kita boleh pilih sebenarnya. Tapi kenapa saya nak offer pada tuan-tuan semua hari ini supaya sama-sama dengan kita untuk membina kerjaya dalam industri takaful. Yang pertama sekali, tuan-tuan semua, industri takaful ini kita di backup, kita dikontrol, kita dijaga oleh bank negara, tuan-tuan. Okey, sebab contoh orang tanya saya ada pengalaman dalam bidang direct selling dan saya mampu untuk buat company direct selling sendiri. Okey, tetapi saya pilih dalam bidang ni. Kenapa? Sebab secure tu ada dalam industri takaful, tuan-tuan. Okey, next. Dan kita boleh tengok market kita dalam industri takaful hari ini walaupun orang kata dah puluh tahun berada di Malaysia hari ini tetapi dia punya kadar penebusan dia takaful ini masih lagi rendah. Jadi kita boleh tengok statistik pada 2019 baru 16% rakyat Malaysia daripada hampir 3 juta rakyat Malaysia 3 juta, 30 juta. 30 juta rakyat Malaysia, baru 16% yang ada takaful. Di sini kita boleh tengok market dia tu cukup besar lagi. Okey, market dia cukup besar. Ramai lagi di antara kita daripada penduduk Malaysia hari ini yang tidak ada takaful. Inilah bisnes yang kita kena cari.
Sebab apa? Market dia cukup luas. Market dia tak habis lagi orang kata. Okey. Okay, next. Okay. Dan kita boleh tengok industri takaful hari ini menyumbang cukup-cukup besar pada kerajaan hari ini. Di mana kita tengok pada 2018 baru ini sebanyak 13 bilion sumbangan industri takaful. Cukup besar tuan-tuan. Dan kita boleh tengok dari segi growth dia tu, okay, peningkatan dalam industri takaful ni orang kata cukup-cukup besar, cukup-cukup tinggi. Sentiasa ada peningkatan daripada semasa ke semasa. Dan kita boleh tengok hari ini, okay, walaupun dalam keadaan COVID hari ini, kita boleh tanya sahabat-sahabat kita, leader-leader kita, rakan niaga kita yang sudah join takaful hari ini, yang sudah join Ikhtisas hari ini, adakah dia dapat komisen? Saya tanya semua rakan niaga saya, bawah saya WhatsApp, alhamdulillah bos, komisen masuk. Walaupun kita duduk PKP kat rumah, tuan-tuan. Ini special tuan-tuan. Okay, ini special bisnes ni. Okay, next. Okay. Dan kita boleh tengoklah dari segi pendapatan industri keuangan ni cukup-cukup besar. Kita tengok sini target sampai 30 bilion, cukup-cukup besar dalam industri keuangan hari ini. Okey, dan dia menyumbangkan lebih kurang hampir 300,000 pekerjaan dalam tahun ni. Jadi kita boleh jemputlah sahabat-sahabat kita yang orang kata yang hilang pekerjaan apa semua tu, marilah bersama-sama dengan kita, sebab orang kata dalam industri takaful ni tidak terjejas sangat apa yang berlaku pada hari ini. Okey, next Cik Syah. Okey. Wow, Ikhtisas. Bagaimana? Apa yang menariknya dalam Ikhtisas hari ini? Okey, apa yang menarik dalam Ikhtisas? Mesti ada wow. Kalau tak ada wow, saya rasa sahabat-sahabat saya yang kita boleh tengok dalam sebagai ahli lembaga pengurusan dalam Ikhtisas sendiri tak akan datang. Haji Bat, Haji Amran, yang ada sekali dengan kita pada malam ni pun, dia boleh tahu kita ada wow yang special dalam Ikhtisas hari ini. Okay, ini insyaAllah saya akan sharing seperti mana sahabat-sahabat kita sharing sebelum ni. Okay, next. Okay. Dan dalam konsep Ikhtisas tuan-tuan, kita mengamalkan satu konsep yang cukup simple. Okay. Sebab sebelum ni kalau ikut pengalaman saya bagaimana kita nak set up satu agensi, bukan mudah tuan-tuan. Kita memerlukan modal, kita memerlukan rangkaian yang besar. Okay, tapi di Ikhtisas tuan-tuan, kita orang kata sudah ready kepada tuan-tuan, kepada rakan-rakan niaga. Apa keperluan yang kita perlu ada hari ini, kita ready kepada tuan-tuan. Okay. Kita boleh tengok hari ini kita punya cawangan-cawangan kita, lokasi-lokasi yang kita sudah ada hari ini boleh dikatakan seluruh Malaysia kita ada. Kota Baru, Terengganu, di Pahang, mana lagi di Johor, di Nilai, dan saya rasa di Sabah pun dah ada di Sandakan. Okey, mana kita sudah ada sedia kepada tuan-tuan, rakan-rakan niaga kita, tempat-tempat untuk kita didik, latih tuan-tuan. Okey. Next Cik Syah. Bagaimana kita nak grow? Sebab dalam bisnes hari ini kita boleh tengok bagaimana kita nak pendapatan yang besar. Kita tak boleh bekerja dengan seorang. Okay, kita kena bekerja dengan orang kata ramai orang. Tak? Contoh. Okey, contoh kalau kita buat bisnes jual burger ataupun kata buat online lah hari ni dah, buat online. Alhamdulillah ramai yang berjaya buat online hari ni. Okey, tetapi kalau dia buat seorang-seorang, contohnya ada seorang sahabat saya, okay, dia buat online. Saya tanya dia berapa dia jual produk dia. Dia kata alhamdulillah boleh jual sampai 10,000, 20,000 sebulan. Berapa income net saya boleh? Bolehlah dalam 5-6,000. Nah, saya tanya dia bagaimana kalau nak dapatkan income 20,000, 50,000, 100,000.
Dia kata dia nak jual, kena jual produk dia beratus ribu. Jadi saya tanya dia mampu ke dia nak jual beratus ribu? Jadi termenung kat situ. Betul tak? Termenung kat situ. Jadi bagaimana dalam Ikhtisas ni, okey, kita sediakan tuan-tuan satu platform yang cukup cantik di mana kita akan leverage kepada tuan-tuan satu orang kata konsep perniagaan mengikut leverage di mana kita mampu menjanakan satu pendapatan sehingga kita mampu bergelar menjadi seorang jutawan. Okay, next. Okay. Ini yang konsep yang kita ada ini, konsep kawanan dalam Ikhtisas ready pada tuan-tuan hari ini. Okay, di mana kita guna konsep mari, di mana mari itu adalah di mana setiap bulan kita hanya buat 4 kes saja setiap bulan dan kita rekrut seorang rakan niaga setiap bulan. Dengan buat 4 kes sebulan pun, okay, dengan rekrut satu orang rakan niaga seorang setiap bulan pun kita mampu jadi jutawan sebenarnya dalam Ikhtisas. Tak perlu kata kita fikir bagaimana kita nak buat MD. Bagaimana kita buat TOT, bagaimana kita nak buat COT dalam Ikhtisas. Mari saja istiqomah dengan konsep dia, insya-Allah kita boleh jadi jutawan. Dan hari ini tuan-tuan dalam Ikhtisas kita readykan apa senjata yang kita perlukan untuk berjaya. Web portal. Join saja Ikhtisas, kita ready satu web portal pada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tak perlu habiskan duit beribu-ribu untuk buat web sendiri. Okey, kita bagi agensi web portal pada tuan-tuan untuk kita monitor kita punya customer kita. Okey. Kita bagi tuan-tuan, kita ready. Okey, kita ready pada tuan-tuan sistem untuk tuan-tuan mudahkan untuk kita buat kerjanya. Okey, next Cik Syah. Okey. Dan hari ini orang kata ramai yang takut nak join bisnes takaful ni. Saya tak pandai. Saya tak pandai nak bercakap, saya tak pandai ni, saya tak pandai nak jumpa orang apa semua. Jadi hari semua orang lahir dengan tak pandai. Saya dulu pun lahir dengan tak pandai. Tapi kenapa sekarang ni kita jadi pandai? Kita kena tanya diri kita. Sebab apa? Sebab kita keinginan. Kita ada matlamat untuk mengubah kita punya kita hari ini. Dari pendapatan 5,000, bagaimana melahirkan pendapatan 50,000. Tak? Kita ada satu matlamat yang jelas hari ini. Dan bagaimana untuk merealisasi yang kita hari ini. Ikhtisas tuan-tuan, kita gunakan bos sistem di mana dari segi latihan kita ready tuan-tuan. Sistem latihan. Bagaimana kita nak daripada peringkat awal tuan-tuan join sehinggalah tuan-tuan dapat kata sehingga berjayalah dalam industri. Okey. Kita akan ajar, kita ada sistem komunikasi apa semualah. Okey. Dan kita ready pada tuan-tuan konsep yang cukup mudah, cukup mudah. Bagaimana kita nak berjaya, bagaimana kita nak jadi bos diri dalam Ikhtisas. Di mana peringkat awal kita akan masuk, kita akan join sebagai rakan niaga ataupun dipanggil executive partner. Selepas tu kita akan terus kepada cukup dia, kita akan naik pangkat sebagai senior executive partner. Syarat dia cukup ringkas, cukup mudah, ada 30,000 FYC saja. Okey, lepas tu kita akan ditingkatkan kerjaya kita sebagai pengurus agensi director. Okey, pengarah agensi director dan terus kepada pengarah urusan ataupun managing director. Dan kita ada peluang untuk beli shareholder dalam Ikhtisas dan ada peluang untuk jadi sebagai ahli lembaga pengurusan dalam Ikhtisas. Ini lima langkah bagaimana kita nak berjaya dalam Ikhtisas dan insya-Allah benda ini kita akan kita akan bagi tahu setelah tuan-tuan berada dalam kumpulan kita nanti. Okey, next. Nah, ini saya nak tunjuk pada tuan-tuan satu simulasi ringkas. Okey, pendapatan dalam Ikhtisas hari ini
Okey. Sebab kita boleh tengok kalau kita sebagai pekerja, kita hanya akan dapat orang kata gaji bergantung kepada apa pangkat kita sebagai makan gaji. Okay, kalau kita ada business owner, bergantung pada business kita. Kalau kita bekerja sendiri, kalau kita rajin, kita akan dapat lebih. Kalau kita malas, kita akan dapat orang kata sikit. Okay. Dan kita boleh tengok cash flow. Pondra tu last kali investor. Adakah kita nak jadi seorang pelabur? Nak jadi pelabur tu kena ada duit dulu tuan-tuan. Okay, bagaimana kita nak jana pendapatan kita hari ni? Okay, kita boleh tengok the power of leveraging. Ini dalam BOS, Business Owner Synergy System yang kita buat, yang kita sediakan pada tuan-tuan hari ni. Di mana tuan-tuan, okay, yang pertama sekali kita rajin usaha, kita akan dibagi satu komisen asas. Di mana komisen asas ni tuan-tuan, kita bukan bagi setahun, kita bukan bagi 2 tahun, tetapi kita bagi sampai 6 tahun kepada tuan-tuan. Sebab itulah walaupun ketika PKP baru-baru ni kita rehat 3 bulan, tak boleh nak buat kerja, tetapi komisen kita tetap kita bayar hasil daripada kita buat kerja sebelum ni. Okey. Lepas tu kita bagi lagi komisen persistensi. Selama 6 tahun juga tuan-tuan. Okey, kita jaga customer kita elok-elok. Okey, customer kita buat sumbangan konsisten, kita akan dapat lagi bonus. Dia panggil komisen persistensi. Okey, dan kita akan dapat lagi basis income. Ini yang special ni tuan-tuan. Kita dah bagi active income. Okey, di mana kita buat personal sale dapat active income. Kita bagi lagi pada tuan-tuan passive income. Ini yang berbezanya tuan-tuan daripada bisnes-bisnes yang lain. Okey. Di mana kita sediakan insentif rekrutmen 15% sampai 4 level kita makan. Okey, kita ada overriding. Okey, apabila kita naik pengarah agensi, kita dapat overriding. Lepas tu kita naik managing director, kita dapat lagi overriding. Dan kita lahirkan managing director sama pangkat dengan kita dapat lagi 2% forever tuan-tuan. Inilah orang kata passive income yang orang kata yang boleh diisi kepada family kita nanti tuan-tuan. Okey, ingat Cik Syah. Ini sebagai satu contoh satu contoh untuk satu bonus passive income tadi. Insentif rekrutmen, Ini saya ambil satu contoh yang cukup ringkas, yang cukup simple Okey. Di mana dalam insentif rekrutmen hari ni kita bagi kepada tuan-tuan, kita boleh orang kata dapat sampai 4 level. Manakala kita personal kita buat sale, kita akan dapat 20%. Okey. Kita hantarlah, rajinlah hantar berapa bisnes yang masuk, kita akan dapat 20%. Itu kerja kita seorang. Okay. Tapi kalau kita intro rakan niaga, contohlah level 1 kita hanya ada 5 orang saja rakan niaga. Okay. 5 orang rakan niaga yang kita intro, dia pun berminat dengan bisnes kita, dia pun join, dia pun buat bisnes. Okay. Ini contoh kalau dia buat 30,000 saja tuan-tuan setahun, bukan sebulan, kita dapat 10% daripada bisnes yang dia buat tuan-tuan. Okay. Dan kelebihan kita hari ini, okay, dengan 5 orang yang kita rekrut tadi, 5 orang yang kita bawa tadi, dia pun duplicate, dia pun buat macam kita buat juga. Okay. Dia pun duplicate. Sebab apa? Sebab dia nak dapat juga pendapatan seperti mana kita dapat. Betul tak? Jadi dia akan duplicatekan bisnes ni. Jadi kita sebagai introducer, okay, kita train dia, kita bagi knowledge pada dia, bagaimana dia nak jemput rakan-rakan niaga yang lain. Okay. Jadi apabila berlaku sistem benda ni, level kedua, contoh kasi kita tengok level kedua, berapa orang yang kita dapat lagi 2% daripada bisnes diorang. Sehinggalah kita boleh tengok sampai level 3, level 4. Kalau sistem ni jalan 100%, tuan-tuan boleh tengok dalam table ni berapa ratus ribu kita punya pendapatan kita yang kita dapat. Ini orang kata baru kita cari 5 orang saja direct kita dan sistem tu berjalan 100% tuan-tuan.
Okey, ini simple calculation. Ini simple calculation. Sebagai contoh, orang yang buat 30,000 dalam industri takaful ni sebenarnya tuan-tuan, orang kata orang yang malas-malas buat 30,000 ni. Malas-malas je. Orang kata dia boleh hantar dalam 7K, 8K saja setahun. 30,000 FYC ni. Okey. Tapi kita pun dapat lagi makan komisen yang luar biasa tuan-tuan. Ini baru insentif rekrutmen. Okey, next Cik Syah. Okey. Ni kita boleh tengok ni satu lagi insentif orang kata contoh yang kita buat. Okay, kalau tengok yang atas tu kalau kita buat setiap orang buat 30,000, ia hanya cari 2 orang saja. 2 orang setahun tuan-tuan. Ini yang paling common lah. Kalau orang gandung kata dia panggil common je. 2 orang setahun, bukan 2 orang sebulan boh. 2 orang setahun cari. Kalau Kelantan panggil lekeh. Ni kalau ejen lekeh benar lah ni. Ada lekeh benar. 2 orang saja setahun. Kita rekrut 2 orang setahun tuan-tuan, situ pun kita boleh tengok income kita dah 24,000. Okey, kalau contoh 2 orang juga setahun tadi kita upgrade kepada dia orang daripada 30,000, dia buat sen 60,000 setiap orang pun dia dapat income situ berapa dah? Tak nampak sikit sangat. 48,000 dan 48,000. Dan kita boleh tengok table yang sebelah kanan tu. Okey, ini kalau kita rekrut 5 orang setahun, buat say 30,000. Tengok tuan-tuan, income hampir 300,000 tuan-tuan. 300,000 tuan-tuan. Okey, ini tidak termasuk lagi kalau kita agency director, kita dapat lagi overriding. Kalau kita managing director, kita dapat lagi overriding. Tak termasuk lagi dengan prestasi bonus, tak termasuk lagi tuan-tuan. Saya ini hanya cerita satu bonus saja, satu komisen saja yang kita ada dalam DISAS, iaitu insentif rekrutmen. Inilah power of leveraging tuan-tuan. Kita bukan buat kerja seorang-seorang, kita buat kerja berjemaah. Walaupun 2 orang, walaupun 4 orang, walaupun 6 orang kita rekrut, kita train dia, kita dapat hasil yang lumayan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita bukan bekerja satu orang, tapi kita bekerja secara berjemaah. Okey, next Cik Syah. Hello Cik Syah, next. Oh, rasanya dah selesai lah ni Encik Zin dah. Dah habis dah. Dah. Okey, kalau habis saya nak buat conclusion. Saya minta maaf tadi ada teknikal sikit sebab hari ni saya ke udara di office saya. Jadi line dia tu orang kata slow sangat line dia. Okey, ada sesi soal jawab ke Cik Syah? Ada, kita ada sesi jawab, tapi boleh buat summary dulu sebelum kita pergi pada sesi soal jawab. Okey, saya buat summary Saya buat summary. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah. Tuan-tuan boleh tengok dalam kerjaya dalam takaful hari ini, terutamanya hari ini kita sebagai peneraju kita dalam iktisas hari ini sebagai peneraju, sebagai ALC takaful pertama yang kita tubuhkan baru-baru ni di Malaysia tuan-tuan. Kita ALC takaful pertama di mana kita dimiliki oleh 100% orang bumi putera kita, yang di mana ALP kita orang kata bukan komang-komang pengalaman dia. Okey, pengalaman boleh katakan 10 tahun ke atas belakang dalam bidang industri takaful yang kita ready sediakan untuk tuan-tuan, okey, untuk sharing kepada tuan-tuan, untuk sama-sama tuan-tuan berjaya dalam bisnes takaful hari ni. Itu yang poin yang tuan-tuan kena tengok. Okay, itu poin yang tuan-tuan kena tengok. Dan yang kedua, dalam ASC iktisas hari ini kita ready kepada tuan-tuan sistem yang cukup lengkap. Dengan kata lain, senjata untuk kita perang, untuk kita perang di luar sana tu, kita sudah ready kepada adik kakak semua. Okay, sistem training, sistem IT, sistem website, apa semua kita sudah ready pada tuan-tuan. Jadi orang kata
gunalah platform yang kita sediakan hari ini untuk sama-sama kita mengubah kehidupan kita, sama-sama kita berjaya dalam industri takaful hari ini dan sama-sama kita berjaya dalam ikhtisas kita hari ini. Sekian Cik Syah sebagai conclusion pada malam ini. Kalau ada sesi jawab boleh buka.